استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah sama-sama dahulu kita membuka majlis dengan bacaan umul kitab dan juga kita menghadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati lagi saya kasihi pihak pengurusan Masjid Jami' Samadiyah, seluruh Haji Tuan Kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para AJK dan seterusnya, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Moga-moga semua dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita mula, saya nak ajak sama-sama untuk kita membaca selawat dhamir insya-Allah. Selawat dhamir ni mudahnya insya-Allah, iaitu kita baca sebanyak 100 kali. Yang mana permulaannya kita baca ayat selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita baca Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi 100 kali. Maka disarankan untuk kita baca ini bermula selepas subuh satu dan juga selepas maghrib satu insya-Allah. Kerana apa? Disebutkan dalam hadis, sesiapa yang membaca 100 kali selawat, maka akan ditunaikan baginya 100 hajat. 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama dahulu kita membaca selawat dhamir ni insyaAllah. Dan ikut saya sama-sama insyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. اللهم صل عليه 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 اللهم صل عليه
اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukminin mukminat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nikmat kita mengicap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Moga-moga nikmat ini berkekalan dan kita mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan iman, insya-Allah. Tuan-tuan, suara saya clear ke insya-Allah? Tulis sikit tuan-tuan, komen sikit, suara clear kan macam mana insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, malam ni kita nak membicarakan sedikit berkenaan dengan tajuk yang mungkin nampak macam masya-Allah, iaitu kita letakkan tajuk plan mereka untuk bertuhankan Dajjal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan juga bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu anugerah, satu nikmat yang sangat besar nilainya, yang sangat tidak terbayar oleh wang ringgit maupun harta yang ada di dunia ini. Inilah semulia-mulia nikmat, iaitu nikmat bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila nikmat yang berharga ini, maka sewajar dan sepatutnya lah kita menjaga dan juga memeliharanya. Dan kita lihat manusia ini seperti mana disebutkan dalam kitab Bughatul Mustasyirin, bahawasanya apabila, kata Syekh Abdul Rahman Ba'alawi rahimahullahu taala, manusia ini apabila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang mereka lakukan tersebut adalah lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kenapa tuan-tuan? Disebutkan bahawasanya malaikat itu tidak punya nafsu, sedangkan manusia ini ada nafsu. Dan apabila manusia ini yang berbuat taat kepada Allah Ta'ala, sedangkan dia terpaksa, dia melawan nafsunya. Kita kadang-kadang nak bangun subuh, ya Allah Rabbi, berat, sedangkan 2 rakaat saja, dan itu sangat berat. Ala kulli hal, kita bangun juga subuh tersebut untuk apa? Lawan nafsu, menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kata Sayyid Abdul Rahman Ba'alawi rahimahullahu taala, ibadah anak Adam lebih baik daripada ibadah malaikat. Kerana tuan-tuan, para ulama menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan manusia ini antara 2 kelompok, antara malaikat dan juga antara haiwan. Kalau manusia ini kenai Allah Subhanahu wa taala, kenai baginda Nabi SAW, maka ibadahnya akan lebih jauh lagi daripada ibadah malaikat, lebih baik daripada ibadah malaikat. Tapi tuan-tuan, kalau cuba tengok, manusia kalau dah semula tak kenal Allah Ta'ala, manusia kalau sudah mula tidak kenal akan baginda Nabi SAW, maka tengok kehidupan mereka ini. Dan mereka ini lebih teruk daripada binatang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga rakamkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf
berkenaan dengan sifat-sifat manusia yang tidak menjaga hatinya, yang tidak menjaga matanya, yang tidak menjaga telinganya, maka Allah rakamkan dengan Allah menyebut ulaika kal an'am. Ada manusia perangai mereka ini, sifat mereka ini seumpama macam binatang ternakan. Allah. Balhum adal. Bahkan ada manusia yang lebih teruk lagi daripada binatang ternakan tersebut. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, umat manusia ini kalau sudah lupa akan Allah Taala, sudah lupa akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan cepat terkena dengan fitnah-fitnah, terkena dengan ujian-ujian yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuan-tuan, fitnah itulah yang kita sebutkan sebagai ujian. Kan? Jadi kita tengok sikit tuan-tuan, fitnah-fitnah dekat dunia ni dia ada banyak sebenarnya. Ada banyak jenis. Cuma kita nak sebutkan malam ni di antaranya fitnah-fitnah yang besar, kan? Dan kita akan masuk sampai tajuk kita insya-Allah. Di antaranya para ulama mengatakan fitnah ini ada termasuk 6 jenis fitnah. Yang pertama tuan-tuan, kita ada fitnah syaitan. Fitnah syaitan ni apa dia? Syaitan ni dia suka untuk kita buat seluruh kejahatan. Kejahatan dengan mulutnya, kejahatan dengan matanya, kejahatan dengan telinganya, kejahatan dengan hatinya, kejahatan dengan anggota badannya. Masya Allah. Syaitan dia nak kalau boleh semua kita buat benda-benda maksiat, benda-benda jahat ni, benda-benda yang berdosa kepada Allah Ta'ala ni. Ini dia panggil apa? Fitnah syaitan. Mulut kata kepada orang, Allahu Akbar. Mata ni liar, duk tengok benda-benda haram, duk tengok aurat-aurat contohnya. Telinga suka mendengar fitnah dan juga mengumpat. Anggota badan digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Ini syaitan nak. Maka ini dinamakan apa tuan? Ini dinamakan fitnah syaitan. Satu. Kita juga ada fitnah nafsu. Fitnah nafsu ni dia, kalau syaitan tadi, dia nak supaya setiap anggota badan kita ini melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi fitnah nafsu apa dia? Dia nak kita ni hanya tumpu satu perkara saja. Contohnya apa dia? Ada orang, dia apabila buka handsetnya, na'udzubillah min zalik, suka tengok benda-benda yang lara. Kan? Yang ni dia cukup minat. Kalau bab kata kepada orang, dia tak minat. Bab dengar mengumpat, gosip-gosip, dia tak minat ambil lah. Yang penting kalau dia sendirian, dia seorang-seorang, mata dia akan tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan, ini dia panggil apa? Ini dia panggil fitnah nafsu. Ada juga dipanggil fitnah wanita. Siapa? Ini diuji kepada lelaki. Tak kira lah siapa pun. Allah Ta'ala hantarkan wanita ini, maka untuk ujian sebenarnya kepada lelaki. Kerana itu tuan-tuan, ujian ini Allah Ta'ala berikan jalan penyelesaiannya dengan apa? Syariat kita ni dengan bernikah kahwin. Ada juga disebut fitnah harta. Ini ujian kepada wanita pula. Wanita kalau terlalu berharta, banyak duit sangat, kadang-kadang duit tu banyak lebih daripada suami, kalau tak jaga sebaiknya, maka boleh menyebabkan dia nusyus pula kepada kepada suami, ataupun bangkang suami, mengatakan aku lebih baik, kau tak ada apa pun. Kenapa? Kalau silap guna harta sehingga menyebabkan bermula dengan peringkat taat pada suami pun, itu dah longgar dah. Apatah lagi taat kepada Nabi SAW, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Ta'ala hantarkan fitnah tersebut, dan kebanyakannya dituju kepada wanita. Maka tuan-tuan, kita ada apa? Tadi fitnah syaitan, kita ada fitnah nafsu, kita ada fitnah harta, kita ada fitnah wanita. Fitnah harta, fitnah wanita ni, kalau seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik, maka Allah jaga kita. Maka sebagian para ulama mengatakan itu juga adalah disebabkan kafarah kepadanya. Kafarah dosa yang dia buat sebelum-sebelumnya. Tuan-tuan, dia ada peringkat lebih besar lagi fitnah-fitnah ni. Maka dipanggil apa? Di antaranya fitnah Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ni tuan-tuan, kalau kita tengok, ni saya buka dalam kitab Pengingatan Muslimin bagi Asyratis Sa'ah Akhir Zaman. Peringatan orang Islam
bagi orang Islam tentang tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Maka beliau menyebutkan Ya'juj Ma'juj ni adalah dua bangsa. Daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam, daripada keturunan Yafis. Dua bangsa ini, mereka ini menyerupai manusia. Tinggi, ada rendah, ada pendek. Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan, fitnah. Kalau dia keluar, apa fitnah yang dia akan buat? Ya'juj Ma'juj ni, matlamat dia, kalau dia keluar, dia akan musnahkan dunia ini, musnahkan alam ini. Jumpa rumah, mereka robohkan. Jumpa perempuan, mereka rogol. Kan? Jumpa tasik, air ada apa ke sebagainya, sungai, minum sampai kering. Sehingga kelompok-kelompok mereka ini lalu, mereka mengatakan, dulu kawasan ni ada air. Tetapi orang depan, kan? Bangsa kita yang depan dah minum dah. Tak tinggal kita sikit pun dekat belakang ni. Mereka jumpa manusia yang lain, mereka akan bunuh semuanya. Sehingga mereka tak puas lagi, dah penduduk bumi yang mereka buat kerosakan, mereka sebut tinggal lagi penduduk langit yang belum kita bunuh. Maka mereka ambil tombak, lalu tombak sebut mereka balingkan ke atas langit, dan ketika itu Allah Ta'ala buat macam mana tuan-tuan? Tombak yang mereka baling tersebut, Allah Ta'ala jatuhkan balik, maka di situ ditandakan macam warna darah. Sehingga tombak tu jatuh balik kepada mereka, mereka kata apa? Sekarang, kita lah yang paling hebat. Penduduk bumi, kita dah bunuh. Penduduk langit pun, kita dah bunuh. Maka kita merupakan bangsa Ya'juj Ma'juj, perosak dunia yang paling hebat. Tuan-tuan, ini fitnah. Dan ini fitnah juga. Fitnah Ya'juj Ma'juj. Tuan-tuan, perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fitnah yang besar juga tuan-tuan, kita panggil fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia samar-samar. Dia dapat mengkaburkan antara hak dan juga batil. Yang mana satu benar, yang mana satu salah, orang keliru tuan-tuan. Ini fitnah Dajjal. Kan? Ini yang kita nak bicarakan pada malam ni tuan-tuan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bagi contoh. Dajjal ni juga disebut di antaranya ahli sihir lah. Sihir yang kuat di antara Dajjal. Maka tuan-tuan, kalau kita lihat fitnah yang dia bawa sampai orang kabur ni, apa dia? Ketika Nabi SAW mencatatkan dalam hadis, dia akan bawakan dua jenis. Satu sungai, satu api. Maka ketika itu manusia-manusia yang tidak beriman ni, tak pernah baca tentang hadis Nabi SAW ini, mereka tengok sungai, mereka akan pergi ke situ. Sedangkan Nabi kata apa? Dia tukar. Yang sungai dijadikan api, yang api dijadikan sungai. Tuan-tuan, yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Kalau sekiranya Dajjal ini dia buat macam mana tuan? Dia boleh menghidupkan ibu ayah seseorang dan dia menyerupai dengan ibu ayah seseorang tersebut. Dia boleh menyerupai dengan ibu ayah seseorang. Ayah tuan-tuan bayangkan, seorang ibu, iblis Dajjal ni dia merupa dengan seorang ibu. Ibu ni kata kepada anak, Alung dengar cakap mak ni. Alung dengar cakap mak. Ini Tuhan kita. Ditunjukkan kepada Dajjal. Jangan ingkar cakap mak Alung. Contohnya tuan-tuan. Dengar cakap mak. Tuan-tuan, ketika itu seorang anak ni berbolak balik. Mak suruh ikut ni. Mak suruh ikut Tuhan ni. Sedangkan kita tengok waktu tu, matanya juling, Masya Allah. Dajjal ni juling. Nabi pesan dah. Setiap para Nabi-Nabi pesan dah. Dajjal ini bahaya. Dan semua Nabi-Nabi pesan. Kemudian Nabi kita SAW juga berpesan kepada umatnya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ketahuilah bahawasanya Tuhan kalian bukanlah seorang yang jenis mempunyai mata juling. Maka jaga-jaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah Dajjal sama-sama. Itu banyak yang sama-sama keliru antara hak, antara batil. Yang mana benar, yang mana betul. Maka dia akan buat macam tu tuan-tuan. Maka kalau kita lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada zaman Nabi SAW, fitnah yang sama-sama ni tuan-tuan, kata para ulama, dia berlaku juga daripada orang ahli ibadah. Kita tengok orang ahli ibadah pada zaman dahulu ni, disebabkan mereka ni merasa baik, dirinya baik. Allah. Ini pun ujian tuan-tuan. Zaman dahulu di antaranya Wasil bin Atha.
seorang yang kuatnya ibadah, seorang yang pandai bercakap, tetapi disebabkan dia tak setuju yang ni, maka keluarlah fahaman-fahaman falik daripada fahaman murji'ah daripadanya. Kan? Sehingga disebutkan pada dia, kana akhlaquhu malaikah. Akhlaknya masya-Allah macam akhlak para malaikat, bagus sungguh, baik. Tuan-tuan, ini penyakit sebenarnya. Penyakit apa ni? Penyakit apabila seseorang yang dia rajin pergi surau, dia rajin pergi masjid, dia rajin baca Quran, dia rajin buat amal ibadah, dia rajin sembahyang sunat, dia merasakan bahawasanya dialah yang paling baik daripada orang lain. Apabila merasakan paling baik daripada orang lain, maka di sini adalah akan berlaku fitnah, kan, kepada masyarakat. Kita tengok tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, para sahabat ini tuan-tuan dicatatkan bahawasanya sering memuji seorang sahabat ni. Ya Rasulullah, kami kenal dia ya Rasulullah. Dia ni masya-Allah rajin bangun malam, orang yang baik masya-Allah. Kan? Semayang rajin, semayang awal waktu, semayang berjamaah pula. Macam itulah tuan-tuan contohnya, sahabat-sahabat ni memuji akan kebaikan orang ini. Tengok dia masya-Allah tenang hati. Tuan-tuan, tengah-tengah sahabat duduk dalam halaqah tersebut, tuan-tuan bersembang-sembang bersama para sahabat, tiba-tiba lelaki yang mereka masukkan tersebut masuk ke dalam masjid. Sahabat kata, ya Rasulullah, inilah lelaki yang kami sebutkan tadi. Dialah orang yang baik, dialah masya-Allah rajin amal ibadah. Maka tuan-tuan, setelah mana lelaki tersebut selesai daripada sembahyang sunatnya, maka Nabi SAW panggil, wahai fulan. Nabi panggil dia, wahai fulan, aku nak tanya kepada engkau, adakah benar ketika mana engkau masuk ke dalam masjid ini, engkau merasakan bahawasanya engkau adalah yang paling terbaik daripada orang lain? Kata lelaki tersebut, Allahumma na'am. Ya Rasulullah, betul. Aku disebabkan aku banyak ibadah ni, aku berasa diriku lah yang paling terbaik di kalangan orang lain. Kata Nabi SAW, sebelum Nabi panggil dia, Nabi kata apa? Inni ara fi wajhihi saf'atan min syaitan. Tuan-tuan, sahabat terkejut apabila Nabi SAW kata macam ni. Nabi kata apa? Bila sahabat-sahabat tu duk puji, Nabi kata apa? Sesungguhnya aku telah melihat pada wajahnya terdapat kesan tamparan daripada syaitan. Maksudnya apa dia? Dia ada perangai-perangai sifat-sifat macam syaitan. Apa dia? Berasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kan syaitan kan? Iblis. Apabila Allah Ta'ala kata apa? Suruh sujud kepada Nabi Adam, mana boleh? Ana khairin minhu. Khalaqtani min tin. Khalaqtahu min tin. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Mana boleh aku nak sujud kepada dia? Engkau ciptakan aku daripada api. Api kuat. Sedangkan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Tuan-tuan, ini penyakit. Penyakit bagi orang yang rajin mengaji, rajin buat ibadah. Penyakit pada ni, dia merasakan diri dia lebih baik daripada orang. Bila Nabi sebut macam tu, Nabi tanya dia. Nabi tanya soalan tadi lah. Wahai lelaki, betulkah ketika mana engkau masuk ke dalam masjid tadi, engkau merasakan engkau lah yang paling baik daripada orang lain? Kata lelaki sebut, Allahumma na'am. Benar. Ya. Aku merasakan akulah orang yang paling baik. Tuan-tuan, selepas beberapa ketika, dia bila merasakan dia yang paling baik, maka banyaklah dia komen-komen tak setuju ni. Sehingga apa? Berlaku ketika itu fitnah-fitnah. Masyarakat sahabat jadi macam keliru sikit, tuan-tuan. Disebabkan macam tu, tuan-tuan, Nabi SAW perintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya dengar daripada Dr. Abdullah Jalil. Antaranya boleh kongsikan macam ni juga. Bila mana lelaki ni, tuan-tuan, dia buat fitnah kepada umat, sedangkan dia awalnya merupakan ahli ibadah. Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, cari dia dan bunuh dia. Ini arahan Nabi SAW. Bila mana, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cari dia, ketika mana nak bunuh, tengok-tengok dia sedang solat. Sayyidina Abu Bakar patah balik ke Nabi SAW, Ya Rasulullah, tak boleh nak bunuh Rasulullah. Aku tak sanggup nak bunuh Rasulullah. Kenapa? Dia sedang solat. Aku tak lepas pi bahasa Kedah, kata tuan-tuan. Saya tak mampu ya Rasulullah, sebab dia tengah solat. Maka Nabi SAW perintahkan pula kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Umar, pergi bunuh dia. Sayyidina Umar, tuan-tuan, cari. Tengok-tengok lelaki tersebut sedang sujud masa nak bunuh tu.
Sayyidina Umar pun Allah tak lepas, tak sampai hati tuan-tuan nak bunuh orang yang tengah solat. Sayyidina Umar balik, ya Rasulullah, tak mampu ya Rasulullah, dia tengah solat ya Rasulullah, sedangkan solat dia ada haknya ya Rasulullah. Ketika itu tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pesan, wahai Ali, segerakan dapatkannya dan pastikan engkau bunuhnya sekiranya engkau sempat. Jika sempat bertemu dengannya, maka bunuhlah tuan-tuan. Tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dengar arahan Nabi SAW, cepat-cepat lari dia, kejar dia, maka akhirnya dia melarikan diri. Kemudian kata Nabi SAW, "Lau qutilal yawma makhtalafa rajulani ummati hatta yakhrujud dajjal." Ini syahid kita tuan-tuan. Kata Nabi SAW, kalau hari ini, maksudnya bila hari yang Nabi arahkan untuk dibunuh tersebut, lau qutilal yawma, kalau hari ini lelaki tersebut terbunuh, makhtalafa rajulani ummati, kamu tidak akan tengok dua orang lelaki yang berbalah sedikit pun, hatta yakhrujud dajjal, sampailah keluarnya dajjal. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu cari tak jumpa. Maka lelaki siapa ni? Sebahagian riwayat mengatakan lelaki ini yang dimaksudkan ialah Dhu Khuwaithirah, ataupun sebahagian lagi mengatakan Dhu Thudayyah, ataupun yang para ulama sebutkan nama sebenarnya Zurqus bin Huzair al-Huzali al-Bajali. Tuan-tuan, kenapa Nabi SAW perintahkan bunuh lelaki tersebut? Kerana tuan-tuan, dia ini walaupun asalnya ahli ibadah yang kuat banyak ibadah, tetapi disebabkan dia rasa dia yang paling baik, maka dia buat kacau kepada masyarakat. Sehingga masyarakat keliru di antara yang mana satu benar, yang mana satu betul. Kena ikut cakap dia kata. Nabi pesan dah, lau qutilal yawma, kalaulah dia terbunuh pada hari ini, nescaya tidak ada dua lelaki yang berbalah sampailah Dajjal keluar. Maka tuan-tuan, diceritakan bahawasanya lelaki ini tak mati pada zaman Nabi SAW. Kalau mati pada zaman Nabi, insya-Allah kita tidak ada bergaduh lagi. Tapi sahabat tak sanggup nak bunuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab waktu tu dia tengah solat. Maka akhirnya dia terbunuh pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana disebutkan pada peperangan Khawarij Harubiyah. Lelaki ini terbunuh tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebutkan tadi ni. Fitnah Dajjal dia sama-sama. Sahabat tuan-tuan dia puji, ya Rasulullah, kami kedai ni orang yang baik, ya Rasulullah, rajin sembahyang, ya Rasulullah. Tapi bila Nabi kata, sesungguhnya aku melihat pada wajahnya ada kesan tamparan syaitan, perangainya ada sedikit macam syaitan, itu merasakan diri lebih baik. Sahabat terkejut tuan-tuan, sedangkan dia orang yang baik. Ini juga tuan-tuan para ulama menyebutkan bahawasanya fitnah Dajjal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, daripada lelaki tersebutlah Dhu Khuwaithirah atau Dhu Thudayyah, ataupun nama aslinya Zurqus bin Huzair al-Bajali, daripada beliaulah lahir fahaman-fahaman yang pelik-pelik. Sedangkan tuan-tuan, asalnya dia merupakan orang yang kuat ibadah. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada terus masuk tajuk. Tuan-tuan, fahaman pelik-pelik ni bila akan hilang? Bila mana zaman Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi ni tuan-tuan, beliau pun tak tahu dia Imam Mahdi. Beliau seorang yang dilahir di Madinah Al-Munawwarah. Ketika mana hidupnya tuan-tuan, rajin mengaji, pegang sungguh dengan syariat. Dan beliau ini keturunan Nabi SAW. Maka dialah akan menyelesaikan segala fahaman-fahaman ideologi yang pelik-pelik yang kata para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Imam Mahdi nanti akan turun dalam memimpin manusia dalam penuh keadilan, sehingga menyebabkan syaitan ni tak senang. Maka kata para ulama, di antaranya guru saya Syekh Yusri hafizahullah taala wa ra'ah, Dajjal itu merupakan syaitan berupa manusia. Manakala iblis pula manakala iblis pula merupakan ketua yang merupakan daripada jin. Dajjal syaitan yang berupa daripada manusia. Iblis syaitan yang berupa daripada jin, kata guru saya Syekh Yusri hafizahullah taala wa ra'ah, yang mana beliau berdalilkan ayat Quranul Karim, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini
adallana minal jinni wal ins. Dan orang-orang kafir berkata, ya wahai Tuhan, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, iaitu sebahagian daripada jin dan sebahagian daripada manusia. Para ulama mengatakan siapa golongan yang menyesatkan ini? Jin. Itu siapa dia? Daripada iblis. Iblis daripada jin. Jin daripada iblis. Dan siapa pula golongan kedua yang menyesatkan ni? Manusia sendiri. Dan kata para ulama, yang dimaksudkan dengan syaitan manusia itu ialah Dajjal laknatullahi alaih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok sikit tuan-tuan. Banyak lagi ni nak catat. Imam Mahdi tuan-tuan akan pimpin manusia selama 8 tahun. Ketika di akhir penghujung ke-8 tersebut, maka Dajjal ni akan keluar. Tuan-tuan, sebelum Dajjal keluar, dalam satu hadis dicatatkan bahawasanya ada 30 Dajjal kecil yang akan keluar. Yang mana dalam hadis dimentionkan, disebutkan sebagai Dajjal jilah. Dajjal jilah ni tuan-tuan, ialah Dajjal kecil. Yang mana kata para ulama, Dajjal kecil ini, mereka akan buat sifat mereka macam perangai Dajjal yang besar. Dan wallahu a'lam. Maka sebagian para ulama mengatakan dia, Dajjal yang kecil ini telah keluar. Di antaranya apa dia? Mereka ni akan buat kerosakan di muka bumi. Mereka akan buat kezaliman. Mereka akan membunuh di antara satu sama lain. Dan tipu menipu sesama manusia tuan-tuan banyak dibuat. Ini yang mereka caturkan sekarang tuan-tuan. Kata guru saya hafizahullah taala wa ra'ah, kalau kita hidup zaman sekarang ni dan kalau panjang umur lagi, kita akan tengok satu persatu manusia ini diperlakukan seumpama macam binatang. Satu persatu manusia ini dibohong satu persatu. Dan ini merupakan tuan-tuan agenda Dajjal, yang mana Dajjal nak kita macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dicatatkan bahawasanya Dajjal ni akan keluar di mana tuan-tuan? Akan keluar di satu tempat yang namanya Asfahan. Nabi sebut begitu. Asfahan di mana tuan-tuan? Asfahan ni kata para ulama sekarang ialah Tehran, iaitu di Iran. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata bahawasanya pengikut pertama Dajjal ini akan diikuti oleh 100,000 orang daripada Yahudi. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ni, orang-orang Yahudi memang mereka sedang berkumpul di Tehran. Dan kata para ulama, mereka ni, Tehran ni, kita panggil Syiah lah. Iran ni Syiah sekarang ni. Dan sebenarnya mereka hanya bertopengkan, berpakaian macam Islam, iaitu berpakaian Syiah. Tapi sebenarnya mereka ni orang-orang Yahudi. Yang mana mereka ini juga mengkaji tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Tuan-tuan, inilah matlamat mereka. Orang-orang Yahudi semua sekali. Bagi mereka, Dajjal itu merupakan Imam Mahdi untuk menyelamatkan mereka. Mereka anggap Dajjal itu ialah Imam Mahdi. Sedangkan itu jauh beza dengan kita. Kita Imam Mahdi lain, Dajjal lain. Imam Mahdi daripada keturunan Nabi SAW. Sedangkan Dajjal ini, dia akan merosakkan manusia. Imam Mahdi dia akan menyelamatkan manusia. Tuan-tuan, itu yang kita sebutkan tajuk tadi tu. Plan mereka ialah untuk bermatlamatkan Dajjal itu sebagai Tuhan. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi siang malam tuan-tuan nak buat supaya kita ni lupa akan Allah Taala. Lupa akan Nabi SAW. Maka jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga hidup kita ni. Kalau dah setiap hari masih lagi tidak baca Quran, jaga-jaga. Setiap hari masih lagi belum ada selawat kepada Nabi SAW, jaga-jaga. Setiap hari semakin kita lupa akan Nabi kita SAW. Kita kisah-kisah tentang Nabi tak baca. Maka dikhawatiri kita juga akan hanyut lenyap nanti tuan-tuan. Sebab tu kita tengok Habib Abu Bakar al-Masyhur. Beliau digelar mufakir Islami, orang yang berfikir. Mufakir Islami lah, berfikir tentang Islam ni tuan-tuan. Dan beliau selalu bawa tentang cerita-cerita di akhir zaman hari ni. Orang Yaman tuan-tuan, hidup lagi masya-Allah. Tuan kenal kan? Mungkin ada yang kenal lah. Beliau sebut apa tuan-tuan? Apabila virus COVID-19 ini berlaku di seluruh dunia, maka kata beliau, di sana adanya percaturan-percaturan
untuk mengatur kembali kehidupan manusia, tuan-tuan. Manusia ni nak ubah balik kehidupan manusia ni daripada yang hidup macam tu, daripada hidup pada, tuan-tuan, nak ubah macam mana, tuan-tuan? Nak ubah nak ubah pendidikan manusia. Kita duk mengaji talaqi, musyafahah, ubah. Nak ubah adab manusia, tuan-tuan. Dan lebih dahsyat lagi, tuan-tuan, antaranya lagi mereka nak ubah perhubungan manusia. Iaitu dia nak ubah akidah manusia. Yang mana akidah bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, bernabikan Nabi Muhammad SAW, mereka plan untuk nak ubah kepada bertuhankan Dajjal laknatullahi alaih. Dia orang kata apa ni ustaz ni, teori konspirasi lah apa semua ni. Tak apalah, tuan-tuan. Teori konspirasi ni ada yang pro, ada yang kontra. Ala kulli hal, tuan-tuan, cerita-cerita tentang ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Itu yang saya sebut tadi, apa kita nak sebutkan bahawasanya matlamat mereka ini, mereka nak tunggu Imam Mahdi yang mereka anggap Imam Mahdi itu Dajjal laknatullahi alaih. Dan apa plan Dajjal ni, tuan-tuan? Dajjal ni nak bagi umat manusia ni lupa akan Allah Ta'ala. Lupa akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang mana sekarang COVID ni, tuan-tuan, semua orang terkesan dengan ekonominya. Dan mereka nak caturkan balik ekonomi ni bagi ada satu kuasa sahaja yang memerintah. Tak apalah, tuan-tuan. Bab teori konspirasi ni mungkin ada yang pro, ada kontra. Cuma kita nak sebutkan bahawasanya di antara tanda-tanda akhir zaman ni, tuan-tuan, di antara tanda-tanda akhir zaman ialah di antaranya hancurnya seseorang, rosaknya seseorang adalah disebabkan apa dia? Disebabkan kesempitan ekonomi. Ini Nabi kita SAW telah sebutkan di dalam hadis baginda yang mulia. Disebabkan ekonomi, tuan-tuan, macam-macam berlaku. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan daripada oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yaslamu li zidinin dinuhu illa man haraba min shahiqin ila shahiqin wa min juhrin ila juhrin. فإن كان ذلك كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله تعالى فإن كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على يد زوجته وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يد أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يد قرابته أو الجيران. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفس الموارد التي يهلك فيها نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman orang yang ada agama, orang yang ada iman ini, mereka tidak akan selamat kecuali mereka terpaksa melarikan diri mereka wa min syahiqin ila syahiqin, daripada puncak ke satu puncak, daripada bukit ke satu bukit, wa min juhrin ila juhrin, daripada lubang ke lubang, daripada gua ke gua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirnya nak selamat di akhir zaman, tuan-tuan, ni kena lari ke gua, kena lari ke puncak gunung. Tapi para ulama maksudkannya bukannya begitu. Sebagian para ulama yang maksudkan dia, gua kita di akhir zaman ni untuk kita nak selamatkan, nak lari ke mana, tuan? Lari ke masjid. Pergi ke masjid, jangan tinggal masjid, jangan tinggal surau, jangan tinggal majlis ilmu. Ini, tuan-tuan, ini penyelamat kita ni, orang yang berpegang, yang ada agama, yang berpegang dengan, yang ada iman ni. Nak selamatkan iman kita ni, tuan-tuan, macam mana? Jangan tinggal majlis ilmu, jangan tinggal bacaan tentang Nabi SAW. Jangan tinggal, tuan-tuan. Jangan tinggal masjid, jangan tinggal surau, insya-Allah. Lepas ni kalau buka, insya-Allah. Lah ni azam dulu, insya-Allah. Semua jiwa kita ni meronta-ronta nak pergi. Tak boleh pergi, tak apa. Yang penting perasaan nak pergi tu masih lagi ada. Tapi kalau perasaan tengok masjid tutup pun dia tak rasa sedih, ini cukup-cukup bahaya.
Tuan-tuan, Nabi kata macam tu, tuan-tuan. Sampai kalau nak selamat iman ni, mereka terpaksa bawa diri ke bukit ataupun ke gua. Maka sebahagian para ulama mentafsirkan dia ke gua tersebut dia dengan pergi majlis ilmu dan sebagainya. Majlis zikir dan sebagainya. Kata Nabi SAW, kalaulah seseorang yang berada pada zaman tersebut, sungguh susah mereka nak mencari kehidupan mereka illa bisakhatillahi ta'ala. Melainkan mereka terpaksa membuat perkara yang Allah Ta'ala murka. Kan? Susahnya ekonomi pada waktu tersebut, mereka terpaksa buat perkara yang Allah Ta'ala murka. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ حَلَاكُ الرَّجُلِ. Kalaulah keadaan itu berlaku, iaitu terpaksa mereka mencari kehidupan dengan buat perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala murka, maka seseorang itu akan rosak disebabkan apa, tuan-tuan? Ala yada zaujatihi wa waladihi. Orang ni boleh rosak disebabkan suami, isteri ataupun anak-anaknya. Abang, saya terjemahkan dia, dah isyak dah. Kemudian Nabi kata, kalaulah tidak ada isteri, tidak ada anak-anak, orang ini boleh rosak disebabkan mak ayahnya. Kalaulah mereka ini tidak ada mak ayah, orang ini boleh rosak adalah disebabkan apa dia? Adalah disebabkan kerana kaum kerabat, adik-beradik, sepupu-sepupu ataupun jirannya. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana orang ni boleh rosak dengan anak-anak isteri, dengan isteri anak-anak, dengan mak ayah, dengan jiran-jiran, dengan kaum kerabat? Macam mana ya Rasulullah? Ketika itu kata Nabi SAW, yu'ajirunahu bidiyaqil ma'isyah. Orang ramai akan perli dia, akan hina dia disebabkan dia miskin, duit tak ada. Abang jangan buat macam ni bang, kita madu abang. Saya dah kerja, dah minta kerja, dah tak mampu nak buat macam mana. Kalau tak boleh pun abang, buatlah benda-benda haram pun. Yang penting tu abang, kita dapat makan. Anak-anak kita dapat makan. Dia tuan. Isteri kena kuat, suami kena kuat. Kadang-kadang tuan-tuan, disebabkan tengok anak-anak lapar, duit tak ada, nak macam-macam, ayah, ibu ni terpaksa buat benda-benda yang haram. Kadang-kadang bukan sebab isteri, kadang-kadang bukan sebab anak-anak, kata Nabi SAW. Tapi disebabkan mak ayah. Mak ayah kata, kamu ni apa anda buat macam ni, tak malu ke dekat jiran-jiran? Mak, kita buat kerja yang halal, mak. Halal ke apa tu kira belakang lah. Yang penting hidup kita senang. Buatlah apa pun. Yang penting kita boleh dapat sesuatu nasi, kita boleh hidup, jangan bagi orang peli kita. Tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan, tak isteri, tak anak-anak, tak ibu ayah, tak adik-beradik, ataupun jiran-jiran, mereka ini akan peli seseorang kerana disebabkan dia sempitnya ekonomi yang dia ada. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Ketika itu kata Nabi SAW, disebabkan lelaki ini nak mengelak daripada orang kata, orang peli kepadanya, maka dia terpaksa buat sesuatu yang merosakkan dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tuan-tuan, COVID-19 ini semua orang terkesan. Dan apabila terkesan, orang ni akan cari apa tuan-tuan? Kadang-kadang sampai lupa Allah Taala. Lupa Allah Taala sampai terpaksa buat perkara-perkara yang haram. Yang penting perut selamat. Yang penting anak bini dapat makan. Ini tuan-tuan yang kita sebutkan tadi bahawasanya inilah matlamat orang-orang Yahudi yang mana mereka nak supaya kita lupakan Allah Subhanahu wa taala, lupakan Nabi SAW, dan matlamat mereka ialah nak bawa kita ini untuk bertuhankan Dajjal laknatullahi alaih. Itu lupakan Allah, lupakan Nabi SAW, maka dia akan ingat Dajjal. Fitnah-fitnah tersebut dia akan cepat kena. Tuan-tuan, sebab tu akidah di akhir zaman cukup penting. Mengaji tentang akidah, mengaji tentang tauhid cukup penting di akhir zaman. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita ni tak jaga iman sungguh-sungguh di akhir zaman, cuba tengoklah. Kalau artis main pun dulu kan cerita apa artis K-pop ke Korea atau main Malaysia, Allah, tu pun tergila-gila habis manusia tuan-tuan. Lepas tu Nabi pesan, kalau diajar keluar, menyoroklah kamu. Ikatlah anak bini kamu, jangan bagi mereka keluar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Bakar Adil al-Masyhur, zaman sekarang disebut sebagai zaman jahiliah yang kedua. Zaman jahiliah yang pertama ialah yang telah dilenyapkan oleh baginda Nabi SAW. Dan sekarang ini zaman moden, zaman jahiliah yang kedua. Disebabkan apa dia? Disebabkan orang sudah mula lupa akan Allah Ta'ala, lupa akan Nabi SAW,
Sehingga mereka pun tak sedar Dajjal ni ada ke tak, betul ataupun tidak. Maka tuan-tuan, kita ni kena jadi orang-orang yang pelik, iaitu orang-orang yang membantu, orang-orang yang dikira sebagai wakil-wakil Ar-Rahmanur Rahim, ya wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, iaitu kita kembalikan balik, hidupkan kembali apa yang telah manusia matikan. Manusia tuan-tuan hari ni dia suka nak tegur siapa pun tak marah. Dia suka nak bergaduh dan sebagainya. Kita hidupkan balik tuan-tuan. Bila orang suka bergaduh, kita jangan bergaduh. Kita rapatkan balik tuan-tuan. Kita perbaiki balik hubungan kita tuan-tuan. Kita hidupkan balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang tuan-tuan, kalau kita lihat perancangan-perancangan lah orang Yahudi ni, mereka sangat giat untuk bagi manusia ni lalai kepada Allah, lalai dengan Nabi SAW. Karena bagi mereka Dajjal itu lebih besar, kerana bagi mereka Dajjal ialah Imam Mahdi yang mereka anggap, sedangkan ini berbeza dengan kita. Maka tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan tadi, tajuk ini mungkin ada yang anggap ini teori, ini konspirasi dan sebagainya. Janganlah sampai konspirasi itu teruk sangat. Tengok nasi lemak ada 3 segi, ini konspirasi ni. Ini macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita berpandukan kepada hadis Nabi SAW, itulah Nabi akan sebutkan bahawasanya manusia semakin hari semakin lupa akan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata apa? Beruntunglah orang-orang yang pelik, orang yang menghubungkan silaturahim, orang yang berkasih sayang sesama manusia. Jangan benci tuan-tuan. Pengikut-pengikut Imam Mahdi ni Masya Allah luar biasa. Moga-moga tuan-tuan kita menjadi pengikut Imam Mahdi di akhir zaman ini, yang mana mulai pada sekarang jangan tinggal selawat kepada Nabi SAW. Jangan tinggal selawat. Buku-buku tentang Nabi banyakkan baca. Muzik-muzik, lagu-lagu kurangkan dengar tuan-tuan, insya-Allah. Zikir-zikir harian jangan biar tidak ada langsung dalam kehidupan seharian kita ni. Pastikan ada. Quran jangan tinggal, insya-Allah. Dan apabila kita ada macam ni, insya-Allah tuan-tuan, kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan sebab itulah orang-orang yang terbiasa dengan zikir sekarang ni, insya-Allah, dan moga-moga kita tak sempat jumpa dengan zaman Dajjal. Kalau jumpa pun, kata para ulama, orang yang ada persiapan dengan zikir dan selawatnya, insya-Allah dia tidak akan gentar. Allah Ta'ala akan jaganya, dan dengan berkat Nabi SAW. Itu sekadar saja dapat saya sampaikan pada malam ini, sebab dah isyak dah. Masa sangat-sangat mencemburui kita. Saya dah sikit lah beberapa perkara yang saya nak contohkan. Ala kulli hal, secara umumnya begitulah. Matlamat mereka nak bagi kita lupa Allah, lupa Nabi SAW. Maka kita lawan balik tuan-tuan. Lagi mereka bermatlamatkan, lagi itulah kita lawan Allah, lawan Nabi SAW, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada pihak masjid, Jamiat Samadiyah, dan seluruh hadirin hadirat mukminin mukminat yang menonton live pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jangan lupa banyakkan selawat, jangan lupa untuk baca Quran setiap hari, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma qina min syarri fitan wal dajjal ya Allah. Allahumma ihfazna ya Allah wa awladna wa awladina ya Allah. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.